Ustaz tengah rekod ya. Sekejap, Ustaz nak prepare rekod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua murid-murid. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana kita masih dalam majlis ilmu. Kita pun diwajibkan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu adalah kewajipan. Lagi-lagi subjek akhlak. Subjek akhlak dengan adab ni adalah salah satu subjek yang boleh kita amal, kita buat, kita amal dan kita sampai kepada rakan yang lain. Macam mana tahu kita amal? Siapa ni? Amna Sofina, jangan malu. Awak terlalu besar. Kecil gigi. Okey, dengar baik-baik kita ni di sini kita belajar akhlak. Kita kena tengok balik pada diri kita. Kalau betul kita sebagai seorang Islam, akhlak kita, adab kita dengan orang, orang lain suka. Kita nak Allah suka dan orang lain pun suka. Jadi sekadar mukadimah pembukaan kelas kita pada tengah hari ini. Ustaz nak kamu semua tolong buka buku teks. Belum lagi. Ustaz nak tunjuk awak sesuatu. Tunggu kejap. Okey. Ya, Okey. kita tunggu kejap. Tunjuk awak sesuatu kejap. Okey. Stop. Sabar. Kejap. Kejap. Silap present pula. Okey. Cuba siapa boleh nampak ni? Siapa tengok ni? Ni gambar apa ni? Saya Gambar apa tu? orang ziarah orang sakit. Lagi? Orang menziarah Apa yang kamu nampak? sakit. Apa yang kamu nampak lagi selain daripada, yelah betul lah tu, orang menziarah orang sakit. Orang tu tengah buat apa? Okey, tak apalah. Itulah jawapan dia. Tajuk dia apa? Tajuk kita pada tengah hari ni apa? Apa yang murid? Menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Ya, itu kita belajar pasal apa? Adab menziarahi orang sakit. Buka muka surat 1. Buka buku teks muka surat 1. Kita ulang kaji balik kita last sekali belajar adab pemaaf. Okey. Tengok dah sedia belajar dah sedia Okey. Adab menziarahi orang sakit. Kalau kita sebagai pelajar yang murid, kalau kita sebagai seorang pelajar yang beradab, maksud kita beradab dengan orang ziarah orang sakit lagi. Yang pertama, pelajar yang beradab, kita sebagai pelajar yang beradab terhadap orang yang sakit, yang pertama kena apa? Yang pertama kena membawa buah Tangan. buah tangan. Tak kisah buah tangan apa sekalipun, orang pesakit tu terima, kawan kita pun terima. Tak kisahlah apa-apa buah tangan yang awak nak bagi. Jangan bagi mercun dah lah. Jangan bagi mercun, habis satu hospital meletup. Bagilah benda lain, Beyblade ke apa. Beyblade boleh dimakan tak? Saya bagi, dia kata, aku ada buat tangan ni nak bagi kau. Memandangkan kau pun sakit kan, kesian kau. Aku bagi kau iPhone 12. Bagi iPhone 12. Oh wah, iPhone 12. Kayanya kau, murah rezeki kau. Baguslah dapat iPhone 12. Orang lain tak dapat, aku dapat dulu mentang aku sakit Lepas ni bolehlah aku sakit lagi dapat iPhone 12 lagi sekali. Itu betul buah tangan. Tapi biarlah buah tangan tu yang boleh dimakan. Bukan dibuat main,
Main game. Oh, dapat telefon. Hilang sakit. Oh, wait. Orang lain pesakit-pesakit tengok. Eh, budak ni sakit ke tak sakit ni? Oh, budak ni sakit mental kot. Tukar pula hospital. Elok hospital, masuk hospital Serdang, hospital kerajaan, awak pergi masuk hospital Tanjung Rambutan sebab dapat iPhone 12. Tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pasal iPhone 12. Itu pasal cerita pasal buah tangan. Buah tangan, tolong cari buah tangan yang boleh dimakan. Contoh bagi buah-buahan ke, bagilah macam kata buatlah sikit bawa buah tangan apa lagi selain itu. Siapa yang berpengalaman jarang orang sakit? Siapa? Saya. Lagi? Saya. Okey, Khalida, Akil, Saya. Talib, lagi siapa? Okey, Zarib, okey, Ariana, lagi? Siapa lagi yang pengalaman? Okey, Intan. Okey, terima kasih Intan. Okey, yang Ustaz sebut nama-nama 4 orang ni Ustaz tanya. Seorang Akil dulu Okey, Akil. Apa yang Akil bagi buah tangan kepada orang yang kamu ziarah orang sakit lah. Apa yang kamu bagi? Apple, tu je. Satu je. Sama. Yalah, satu bakul lah kan? Betul tak, Akil? Satu bakul kan? Okey. Okey, next. Khalida bagi apa kat orang sakit tu? Kat hospital. Khalida, buka mic. Boleh jawab Kita bagi apa-apa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis datang saja ni tu tengok oh sakit, oh kesiannya. Okey lah, dah lah, nak balik lah. Oh macam tu tak boleh. Tu tak ada adab. Tak seronok orang sakit tu. Dah bertambah sakit dia. Tiba-tiba kau tu sakit. Oh sakit. Doktor panggil tolong doktor tolong saya sakit. Buah tangan tak dapat. Jangan pula awak jadi orang sakit tiba-tiba paunya kawan-kawan. Saya bagi buah-buahan. Okey, buah-buahan ramaian. Nak lain. Siapa yang pernah bagi buah tangan lain? Bukan iPhone 12, bukan buah-buahan. Saya kasih nasi. Nasi apa? Nasi lemak tom yum. Nasi ayam. Nasi ayam. Okey, betul. Okey, bagi nasi ayam boleh. Cuma tu lah, kalau boleh bagi yang kurang manis Kalau bagi terlebih manis nanti habis hilang kaki. Sebab kena kencing manis. Boleh bagi nasi ayam, boleh tak ada masalah. Cuma cuma kena bagi yang boleh kawal roti. Kawal lemak, kawal manis, kawal gula. Siapa bagi roti tu? Zarib Saya. Zarib bagi roti Saya. Oh, Rabiati bagi bubur. Okey, lagi Lok Ryan. Saya tak. Saya. Noh bagi apa? Noh bagi apa? Sama macam Akil. Biru pula. Oh, bagi buah-buahan juga. Okey, tak apa. Lok Ryan bagi apa? Roti gardenia. Enak dimakan begitu saja. Astaghfirullahalazim, dia bernyanyi pula. Okey, stop mic, terima kasih. Okeylah, gardenia. Yalah, boleh lah. Roti, boleh. Tak masalah. Itu pun dah kira buah tangan yang awak. Apa yang awak bawa, tak kisahlah iPhone 12 ke apa ke. Itu semua termasuk dalam buah tangan. Tapi tengoklah macam gambar kan. Tengok dalam gambar, orang macam makcik ke pakcik ke kan, dia bagi buah tangan dalam bentuk buah. Kalau kata orang tu sakit kan, awak bagi dia buah apple kan, takkan nak suruh dia kupas pula kan. Bagilah. Awak lah yang kena kupaskan untuk dia. Ini apa sakit pula nak kena kupaskan. Cerita serupa lah. Dia tak kena lah maksudnya. Maksudnya dia tak hilang lah adab jariah orang sakit tu kan. Okay, jadi seterusnya berdoa untuknya. Doa lah. Awak dengar sakit, ya Allah Tuhanku, ya Allah kau ampunilah dosa kawan aku ni, kawan aku yang sakit sekarang ni. Kan? Doa kan untuk dia. Lepas tu siapa yang berdoa, dia ada buah tangan, dapat berdoa dengan kat kawan dia. Lepas tu dia bagi suap pula. Ya Allah ya Rabbi, bagus tu orang ni. Kalau dia ada dia yang ketiga ni, dia punya makanan ni memang bagus. Canggih lah yang kawan-kawan ikut jantina, laki-laki perempuan lah kan. Kalau kat atuk ke nenek ke boleh lah, tak ada masalah. Boleh suapkan atuk nenek makan, atuk yang sakit kat hospital kan. Lepas tu yang keempat, bagi nasihat. Kalau bagi nasihat kat
pakcik-pakcik macam-macam ataupun ibu bapa atau nenek, jangan nasihat. Pakcik buat dosa, lain kali janganlah buat lagi. Bukan macam tu, bukan ikut cara awak bagi nasihat kat kawan-kawan awak. Kena hati-hati. Contoh atuk kan. Atuk tak boleh, nanti kalau atuk makan sakit lagi. Kan Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala suruh kita solat 5 waktu saya semalam. Cakap kita, biar cakap secara umum. Beri nasihat. Beri nasihat cakap, tu Alhamdulillah atuk sakit ni, Allah Ta'ala abunkan dosa-dosa atuk. Supaya atuk sihat selalu, ingat Allah. Supaya atuk boleh bersenam, boleh exercise macam itu. Itu contoh lah. Faham tak? Kalau faham, just next slide. Okay. Ni adab menjarahi orang sakit. Yang pertama, kamu kena mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan. Maksudnya kalau time tu, masa tu tengah terjumpa pula kawan-kawan sekolah. Lut, Putra Amir Hamzah. Lepas tu awak jumpa mak ayah awak tengah layan pakcik-makcik awak sakit kat hospital atau awak kat hospital, tapi lalas awak datang bukan nak jarah diorang, jarah atuk nenek awak, pakcik-makcik awak kat hospital. Rupanya main game dekat hospital. Lepas tu bising. Rupanya yang dua orang tu pakai earphone main game. Lepas tu termenjerit. Itu mematuhi peraturan lah, awak membuat bising lah. Termasuklah dengan tidak membuat bising ketika melawat. Masa melawat jangan buat bising kan, jangan terjerit memekik lah. Kalau mematuhi peraturan, ikutlah peraturan doktor. Kalau doktor kata duduk luar kejap ke, duduk tunggu kejap, dengar arahan, atau jangan bising buat jangan rosakkan katil, jangan duduk katil tanpa bagi keizinan, main duduk ke kan. Kita kena patuhi peraturan lah. Yang kedua mendoakannya segera supaya sembuh. Janganlah datang hospital kan, buat hal sendiri je. Memang tak boleh. Kalau macam tu, hilanglah adab menjarahi orang sakit. Tak gunalah awak datang jarah orang sakit. Super bagi je orang lain datang. Awak duduk rumah. Tapi macam kamu semua, awak kena belajar dari sekarang. Belajar adab. Belajar adab. Awak semua tahun 3 sekolah rendah semua, sekali tahun 1 sampai tahun 6, tujuan awak adalah belajar dan amalkan apa yang diajar oleh ustaz atau ustazah atau cikgu-cikgu kat sekolah. Yang ketiga adalah pilih masa sesuai untuk mengunjungi. Janganlah datang, aku datang pukul 12 ni, nak jarang kau sakit ni. Tak sesuai masa. Waktu lepas subuh. Lepas subuh je orang nak bersiap kan. Jangan datang waktu maghrib, orang nak tengah mandi, nak bersiap, nak buat air besar, nak buat air kecil. Jadi pilih masa yang sesuai untuk ziarah. Siapa pernah datang hospital kerajaan nak ziarah atuk ke nenek ke kan? Ataupun nak ziarah pakcik-makcik dia. Siapa pernah? Dia ziarah, tapi ustaz tanya kepada kamu semua yang pernah datang ziarah ke hospital, ziarah orang sakit ke hospital, pukul berapa yang kamu dibenarkan melawat sahaja? Tulis dalam chat. Pukul berapa yang awak boleh stay, boleh kekalkan duduk dengan orang yang sakit. Pukul apa, siapa ingat? Siapa ingat? Memang betul lah saya. Siapa ingat waktu untuk waktu ziarah orang sakit pukul berapa? Okey, ustaz bagi tahu kalau 1 hingga 3, saya sejam. Okey, 1 hingga 3 tu kat hospital mana, Ariana? 1 ke 2, betul? 1 ke 2 betul? Betul tu masa sesuai? Alamak, ramai ni left. Okey, apa lagi? Okey, kalau macam ustaz kan, ustaz ziarah ayah ustaz kan? Maksud ayah ustaz hospital, hospital sedap. 3, 4. Okey, kalau kata secara umum kalau orang ziarah orang sakit, tak kisahlah kawan ke, saudara mara ke, dia pun betul, itu belah malam lah. Belah malam 7 sampai 7.30. Kalau siang, untuk tengah hari, lunch, waktu ziarah adalah pada jam 12. Bermula dari 12 tengah hari. Ya, betul Hanani. Terima kasih Umar Hanani. Betul. Pernah ziarah ke?
Penjara hospital lah. Hospital mana? Hospital Kelang. Ziarah siapa? Atuk nenek ke akak akak abang pula. Hospital dulu. Oh, pakcik masuk hospital dulu. Oh, boleh masuk pukul 12 hingga pukul 2. Itulah betul lah tu. Itu memang masa sesuai untuk ziarah orang sakit. Okay, next slide. Kejap tengok. Pergi. Memberi kata-kata perangsang kepada pesakit. Memberi kata perangsang ni bukan bagi dia putus asa, bagi dia semangat. Memberi kata-kata semangat kepada pesakit. Bagi semangat, bagi dia happy, bagi dia semangat. Lepas kau sakit ni kau boleh main bola. Lepas kau sakit ni kita boleh main masak-masak. Lepas habis kau sakit ni, lepas kamu sakit, kita boleh boleh jalan. Tapi kalau COVID tak boleh jalan, dah duduk rumah lah. Dah habis sakit, duduk rumah. Dapat iPhone 12. Buah tangan daripada seorang kaya yang sedekah. Boleh pula macam tu kan? Berangan je lebih. Okey, tak apa, abaikan. Okey, yang keempat, membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarganya. Membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarganya. Maksudnya kita sedekah lah. Kita sedekah, oh dia sakit ni, kalau awak dah tahu, bila kita sedekah pada orang sakit, Allah bagi lebih lagi pada awak. Sedekah lah berapa-berapa boleh bagi. Bagi makanan ke. Kita ibarat, kita jadi macam, ziarah orang sakit ni satu rahmat. Rahmat bagi kita semua. Yang kita ziarah orang sakit lah. Supaya orang yang sakit tu insaf. Supaya kita yang belum menghadapi sakit, kita tahu. Kalau kita buat perkara yang tak elok atau kita tak sengaja melakukan sesuatu, kita jadikan tu ikhtibar atau jadi benda yang hikmah, datangnya hikmah. Ada hikmah di sebaliknya. Yang terakhir, tidak membuat bising ketika melawat. Tak boleh lah main kad Pokemon ke, main pistol ke, main pistol bertembak, main jenur kat hospital pula. Mak ayah duk mencari, anak aku ni mana ni, Luh Raya ni, mana Noh Raya ni mencari. Rupanya dia main pistol-pistol dekat setiap tiang. Astaghfirullahaladzim, tak ada. Luh Raya lain, Noh Raya lain, sekolah lain. Kat sekolah, bukan Raudah. Jangan bawa bising lah, jangan main-main kat hospital lah. Janganlah jadikan, best ni datang hospital, boleh jadi playground kan. Janji dengan kawan pula. Hospital bukan tempat main Okay, next. Okay, ini adalah dalil menziarahi orang sakit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan hadis ni. Man ada baridan au zara akhallahu fillah nadahu mudadim bi'al tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Maksudnya, sesiapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sabda, Rasulullah Nabi kita yang bagi tahu kepada kita. Sesiapa yang mengunjungi orang yang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya. Malaikat yang berseru baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di syurga. Tengok, malaikat berdoa pada kita setiap perjalanan, setiap apa yang perbuatan, setiap niat kita nak ziarah pakcik sakit, mak sakit, makcik sakit, atuk nenek sakit. Nak niat baik memang nak pergi. Kita ziarah. Okey, hari ni kita ziarah atuk nenek ke hospital. Hospital mana? Tak tahu. Hospital mana-mana saja. Kita pergi. Maka malaikat berdoa pada kita. Baik engkau dan baik perjalanan semoga perjalanan dan kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kamu ditempatkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Daripada riwayat At-Tirmizi. Okey. Ni daripada sahabat Nabi juga. Doa menziarahi orang sakit. Ingat, murid-murid semua, kalau kita ziarah orang sakit, jangan lupa doa ni. Kena amalkan. Daripada Ummul Mukminin
radhiyallahu anha, Ummu bukan Ummu Hanani. Bukan Ummu Hanani tau. Ummu Hanani ada kat sini. Ni daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin daripada Rasulullah SAW bersabda. Ni doanya. Cuba tanda tangan kita doakan. Bayangkan di hadapan kita ni adalah seorang pesakit yang kita paling sayang. Contoh kalau yang paling sayang doa, maksud Ustaz, keluarga yang terdekat lah. Keluarga terdekat kita doakan apa? Allahumma, ikut tak apa, tak payah buka mic, ikut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, bukan Allahumma barik lana itu doa makan. Astagfirullahaladzim. Ini tak baca doa sakit ni. Tiba-tiba abang baca doa ni, doa sakit, ziarah sakit ni. Kita ziarah sakit ni. Okey ayah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Abang itu doa makan. Oh, dia punya confident dia baca doa makan terus. Nak cepat makan kan sebab nampak makanan atas meja pesakit. Jangan. Kita kena baca doa sakit dulu, doa menjadi orang sakit dulu, jangan baca doa makan. Nanti orang dapat fikir lain. Apa anak awak ni? Orang sakit nak makan pula dia. Kita baca doa orang sakit macam mana? Kita baca sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas. Azhibil ba'sa. Ishfihi wa anta syafi. Ishfihi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifa'al. La shifaa illa shifauka. La shifaa illa shifauka. Shifa'an la yughadiru saqama. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Azhibil ba'sa. Ishfihi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Lagi sekali. Allahumma rabban nas. Azhibil ba'sa. Ishfihi wa anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Ni maksud dia. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau ya Allah, dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Daripada riwayat apa tu? Terampak riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amalkan doa ni tolong nanti Ustaz hantar slide ni. Ustaz akan hantar slide ni kat dalam Google Classroom untuk subjek akhlak. Okey, seterusnya. Okey, Ustaz tanya, boleh buka mic Ustaz tanya sekali sekali je Ustaz tanya. Semua dapat ni tak? Semua dapat ikut tak bacaan doa tadi? Dapat. Boleh. Okey, dapat. Okey, dah tutup mic balik tutup mic balik. Terima kasih. Okey, tutup mic balik Okey, seterusnya. Ini adalah kelebihan atau faedah beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah. Kalau kamu waktu awak jaga adab orang sakit, Allah SWT suka bila melihat hambanya jaga adab ketika menziarahi orang sakit. Malah Rasulullah pun lagi suka. Bila Allah suka, Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam lagi suka. Kemudian kamu dapat pahala. Dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT untuk bagi pahala kat kamu yang jaga adab ketika ziarah orang sakit. Tak main Beyblade, tak main telefon, tak main apa-apa. Kamu tengok muka orang sakit dapat pahala. Sebab kita ziarah orang sakit, tengok melihat keluarga-keluarga tercinta yang terdekat ni dapat pahala. Siapa yang nak pahala? Bagi tahu Ustaz. Cuma nak kan? Termasuk Ustaz pun nak pahala.
Jadi yang ketiga, dapat mendoakan kesembuhan pesakit. Bila kita datang tengok sakit, kita jadi macam nak menangis ada, sedih ada, rasa macam tak happy tengok orang sakit tau. Kan sebab kita rasa kita terasa takut kita akan hadapi macam dia akan datang. Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit pakcik saya. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhlah penyakit makcik saya. Ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit atuk dan nenek saya kat hospital. Kesian kat mereka. Mereka dah tua, tak ada siapa yang tak ada siapa yang boleh menyembuhkan selain Engkau ya Allah. Doa macam tu, doa yang baik. Doa dapat pahala. Kemudian dimurahkan rezeki maksudnya murahkan rezeki maksudnya senang. Nak buat apa-apa senang. Tengok tiba-tiba minyak habis, tak ada duit, ada hamba Allah bagi duit. Tanpa ada, bukan tanpa ada usaha. Maksudnya memang Allah SWT hantar satu hamba Allah membantu kita yang menjarahi orang sakit. Sebab kita nak buat habis jarah, Pak Atuk Nenek tiba duit lupa nak keluarkan dari ATM. ATM ayat contoh macam ayat awak lah nak balik rumah kan. Tiba-tiba duit tak ada, lupa nak keluarkan duit. Tiba-tiba ada hamba Allah ni datang puluhkan duit. Tu dimaksudkan dimurah rezeki oleh Allah bagi sebab apa? Sebab kita dah selesai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menziarahi orang sakit. Yang kedua, mengadakan hubungan silaturahim. Contoh kalau kita ada keluarga-keluarga yang kita belum kenal, maksudnya keluarga-keluarga terdekat yang kita jarang jumpa, sepupu ke sepapat ke saudara mara yang kita jarang jumpa, duduk jauh-jauh, duduk Johor dengan duduk Terengganu. So tiba-tiba kata anak saudara mak kamu, contohlah saudara mak kamu ada anak dia yang pertama accident, alung accident. Bila alung accident kita anak ni accident lah, lepas tu pergi hospital, jarah dia sakit. Kita dapat hubungan silaturahim. Daripada dulu hubungan antara keluarga yang tak sependapat, last sekali kita dapat eratkan hubungan antara silaturahim. Satu sama keluarga. Keluarga utama dengan keluarga yang lain. Keluarga, saudara, sepupu, sepupat kamu lah. Maksudlah Ustaz. Maksud kita dapat menggembirakan orang sakit sebab apa? Kalau awak nak tahu kan, keberkesanan kita ziarah orang sakit ni, kalau awak nak tahu, bila kita datang, dia tak tunjuk dia sakit tau. Orang yang kita datang ziarah ni, dia tak tunjuk pun dia sakit. Dia happy, sentiasa senyum je. Sentiasa senyum, kasih senyum, dia tengok awak senyum. Ya, okey je ni, okey, sihat je, tak ada apa-apa. Ni ada nak operation ke apa. Dia relax. Atuk ke nenek ke awak ke siapa yang sakit tu, dia macam muka tenang je. Macam seolah dia tak kena sakit yang dia terima tu macam tak ada apa-apa. Padahal di sebalik tabir tu, di sebaliknya tu bila kita balik, dia sebenarnya dia sakit. Dia tak nak tunjukkan sakit kepada semua orang. Sebab apa? Datangi fadilat, kelebihan menjarah adab, menjarahi adab fadilat, faedah beradab ketika menjarahi orang sakit. Yang terakhir adalah memberi semangat kepada dia. Bagi semangat. Jangan cerita apalah engkau ni, apa tulang, tak tahu tak bawa basikal jatuh pula, aduh. Macam menyusahkan orang pula. Tak boleh perkataan tu, ayat tu tak boleh gunakan semasa orang sakit. Sedih nanti dia fikir tak apalah, baik mati daripada hidup. Nanti sampai om macam tu cakap tak bagus. Siapa yang putus sama Allah memang dia susah dekat akhirat nanti. Jangan putus sama Allah yang murid, kena sabar, kena ingat Allah, kena doakan supaya tak ada apa-apa kita kan. Supaya kita sihat selalu, sihat yang boleh datangkan, sihat yang kita boleh amalkan, kita boleh senang kita senanglah kita untuk amalkan ibadah lah, ibadah solat 5 waktu, baca Quran, selawat Nabi, apa semua. Okay, yang terakhir, Ustaz habiskan kelas kita pada tengah hari ni. Kita tengok apakah akibat bila mana seseorang tu dia datang hospital nak ziarah orang sakit, tapi dia main telefon lah, call kawan lah, buat hal sendiri lah, main Beyblade lah, main PUBG dekat ruang lega menunggu orang sakit lah. Mana tak? Ni akibatnya. Yang pertama, siapa yang langgar adab menziarahi orang sakit, apa akan berlaku? Allah SWT akan tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasul.
Allah tak suka secara automatik. Rasulullah pun sedih melihat umatnya yang tak jaga adab menjarah orang sakit. Tak ada adab. Yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah sebab kita sentiasa buat benda-benda yang datangkan dosa. Datangkan dosa itulah main game semua. Tiba-tiba mencarut ke apa ke berdosa tau. Mencarut. Lidah awak kena potong. Kat akhirat dia sakit tau. Main-main lah awak semua. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Rugi ya, awak datang nak rahmat. Awak nak datang hospital, ziarah orang sakit nak dapat rahmat, bukan nak dapat dosa, betul tak? Awak nak dapat pahala ke awak dapat dosa? Awak semua nak dapat pahala ke dapat dosa? Kalau awak dapat banyak dosa ya murid, jawapan dia kat neraka tau. Neraka panas, lagi panas daripada dunia. Tak baik awak buat. Awak langgar adab menjaga orang sakit. Yang ketiga, menyusahkan hati penyakit. Awak datang nak kena senangkan hati pesakit, tapi awak susahkan hati pesakit. Awak cerita perkara buruk lah, awak cerita perkara yang lepas dicerita balik lah. Pasal awak tak reti nak, bukan hati, maksud Ustaz, awak tak ada sifat yang terbuka duduk dengar cerita dia. Ini awak cerita pasal awak semua, susahkan hati pesakit. Tak boleh Pasal mengguriskan hati keluarga pesakit. Janganlah cerita benda-benda yang bukan-bukan yang boleh datangkan sakitnya hati keluarga pesakit. Kata itu, sebelum Ustaz akhiri kelas kita pada tengah hari ini, jom kita lihat satu video. Siapa nak tengok video? Siapa tengok video mengenai? Saya. Okey, tengok. Awak kena tengok biar orang sakit ni kena tengok betul, fokus. Okey, dah boleh nampak kan? Nampak slide kan? Okey, nampak tak? Pauton, nampak perkataan pauton? Nampak. Okey. Kalau situ Ustaz buka Okey, tengok betul-betul. Dengar tak? Tak dengar. Lagu dia tak dengar? Tak dengar. Tak dengar. Okey, kejap. Lagu saya tak dengar. Tak dengar. Tak dengar Sekejap Saya tak dengar. Okey, kejap. Ustaz cuba. Sekejap. Kenapa tak dengar Lagu dia tak dengar Saya masih tak dengar. Ya, kejap. Sabar. Tak dengar. Dengar ke tak dengar je? Ustaz pasang balik. Kejap Ustaz pasang balik. Saya masih tak dengar. Ya. Dah Ustaz share balik. Okey, Ustaz pasang. Tengok, boleh dengar. Ya. Okey, dengar tak? Tak. Dengar ke tak? Dengar lagi? Dengar sikit. Tak dengar. Dengar sikit. Okey tak? Sikit. Tak dengar apa-apa. Tak dengar. Tak dengar. Ustaz, saya masih tak dengar lah Ustaz. Okey. Tak dengar lah. Hanya dengar sikit. Dengar sikit macam mana dia boleh tak dengar ni? Tak faham. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey. Kejap. Dah Ustaz try buka mic. Kejap. Audio test. Uish. Alah. Test. Kejap. Kejap Ustaz buka.
Okey, tak apa. Ustaz buka kat YouTube. Okey, kejap Ustaz buka kat YouTube Okey, okey, tutup mic dulu jap. Tutup mic dulu semua. Semua orang tutup mic dulu jap. Okey. Sekarang Ustaz buka balik. Oh, suka. Okey, dah Ustaz buka lagi sekali. Okey. Okey, dengar. Dengar. Tapi sangkut-sangkut Dengar. Saya dengar sangat. Dia sangkut-sangkut. Tak apa. Tengok je. Tengok je. Created using Powtoon. Okey, dah nampak dah. Dah tengok kan? Nampak kan? Nampak. Okey, sekarang ni Ustaz nak tunjuk lah. Sekarang ni Ustaz tunjuk lain. Tunggu jap. Okey. Jap. Okey, sekarang ni Ustaz tunjuk ini pula. Amalan ziarah sesama Islam amat dituntut dan mendapat ganjaran yang besar. Adab menziarahi orang sakit ialah: pertama, niat menziarahi pesakit sebagai mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kedua, berikan pesakit nasihat supaya dia sabar dan tabah menghadapi ujian. Ketiga, mengucapkan perkataan yang baik-baik agar dapat menghiburkan hati pesakit dan menguatkan jiwanya. Keempat,
memegang tangan atau mengusap lembut tubuhnya yang sakit. Pastikan menyentuh jika mahram saja. Kelima, bertanyakan tentang keperluan pesakit. Mungkin memerlukan pertolongan dari segi perbelanjaan atau tentang ibadahnya seperti solat dan puasa. Keenam, singkatkan dan jarakkan waktu menziarahi mereka. Janganlah terlalu lama dan kerap datang menziarahinya. Ketujuh, mendoakan pesakit agar segera diberi kesembuhan. Perlu diingatkan perkara yang perlu kita jauhi ketika menziarahi pesakit ialah: pertama, masuk ke rumah atau bilik tanpa kebenaran. Kedua, mengambil masa yang lama. Ketiga, berbual perkara yang sia-sia. Keempat, bercerita tentang keburukan orang lain. Kelima, ziarah pada masa yang tidak sesuai, lewat malam, awal pagi atau waktu rehat. Keenam, mengambil dan menggunakan sesuatu tanpa izin, mengambil makanan atau menggunakan telefon pesakit. Jelaslah ziarah menziarahi ini merupakan amalan mulia dan menunjukkan kasih sayang serta ingat antara kita sesama manusia. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah. Okey, baik. Mana? Seronok tak video yang Ustaz tunjukkan tadi? Seronok. Nampak? Jangan cerita keburukan orang lain. Perlu yang ditinggalkan. Jangan masuk bilik sakit atau rumah kawan awak sekati. Jangan masuk bagi salam. Kau nak datang nak raya. Nak raya pula. Jangan nak raya kan. Raya pun dah habis raya. Raya akan datang pula. Apa lagi? Kejap. Okey. Itulah tadi berkaitan dengan menziarahi orang sakit. Ustaz harap kamu semua dapat ikut apa yang disyariatkan oleh Islam untuk kita amalkan apa? Amalkan ni lah. Amalkan apa yang Islam suruh. Ustaz harap kamu semua dapat amalkan dan kamu amalkan dan kamu sampaikan kepada rakan lain. Kamu ambil ilmu sebagai teladan. Yang keburukan yang selain daripada itu tinggalkan, jadikan dia sepadan. Tinggalkan jauh-jauh yang perangai-perangai awak yang lama. Tinggalkan jauh-jauh, bawakan perangai baru atau sifat-sifat yang baik, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Itu yang kita kena ambil. Faham tak? Okey, baik. Sekadar itu dulu, tapi sebelum tu Ustaz akan bagi sedikit latihan kat kamu. Jawi bukan. Tidak. Ustaz akan bagi latihan kat awak dalam subjek akhlak ni. Latihan akan bagi latihan nanti ni Ustaz tunjuk Semua kena tengok. Ni Ustaz tunjuk. Nampak tak Ustaz tunjuk ni? Tak. Ni nampak tak? Nampak. Tak nampak. Nampak. Ni Ustaz dah share dalam Ustaz dah share ni Ustaz dah share screen lah. Share screen ni. Akhlak tahun 3. Ustaz dah share. Nampak Ustaz. Ni siapa yang ni tolong buka ni akhlak tahun 3, buka Google Classroom, Ustaz hantar nota. Ni adalah nota khusus. Ustaz dah boleh print ke? Ya, belum. Ustaz belum hantar lagi. Ini adalah nota khusus Hantar dah bagi ni. adab menziarahi. Ini adalah merupakan latihan subjek akhlak dan sesuaikan. Bukan. Oh. Yang tu yang lepas, yang minggu lepas. Oh, tak siap kerja minggu lepas ya. Ayo. Ustaz, saya sebenarnya dah siap tapi saya semua tak hantar. Okey, hantar. Okey, lupa nak bagi tahu. Okey, yang mana dah siap latihan yang Ustaz bagi, tolong hantar dalam Google Classroom. Jangan hantar dalam WhatsApp lagi tau. Hantar dalam WhatsApp. Ustaz tak dapat nak buat nak tandakan sebab apa? Sebab nanti jadi susah kamu nak semak balik. Ustaz nak kamu semua hantar dalam Google Classroom punya folder. Ini adalah nota khusus bagi subjek
Bagi ni nota khusus yang bagi nota khusus yang bertajuk adab menziarahi orang sakit. Ni Ustaz tu ni untuk nota tau. Orang sakit. Okey, kejap. Ustaz hantar file. Adab menziarahi orang sakit. Mana? Ni. Nanti awak tengok siapa nak tengok balik boleh tengok dalam ni. Lepas tu saya hantar link video saya hantar link. Saya hantar link kat sini link kat sini ni link YouTube. Kau boleh tengok. Kau boleh hadam. Okey, ni Ustaz dah hantar nota dah. Ni Ustaz baru Ustaz nak hantar latihan. Adalah latihan pengukuhan. Pengukuhan bagi tajuk adab menziarahi Ustaz, orang sakit. Ya. ini adalah nota khusus yang bertajuk adab menziarahi orang sakit. Betul ke? Yang tu apa nota kan? Nota tu awak boleh tengok nanti masa buat latihan. Kejap lagi ni. Sekarang ni Ustaz nak bagi awak latihan. Latihan pengukuhan adab menziarahi. Okay, Ustaz dah ada hantar kan dekat Google Classroom kan? Nota. Jangan bising. Okay, sekarang ni ada lagi satu latihan ni sikit je, tak banyak. Sekejap 5 minit. Sekejap. Okey, kejap 5 minit. 1 minit ni. Nak habis kelas, nak habis kelas kan. Sabar, tunggu jap. Kejap. Latihan pengukuhan 2 adab menziarahi. Okey, kejap. Okey, dah siap. Hantar pula. Nah, ni tengok Ustaz hantar ni. Ustaz hantar ni Ustaz hantar. Dua latihan Nanti jawab tau. Okey, sekadar apa kata ni dia dah. Tak dah hantar. Nanti tolong buat Tolong buat tau. Jangan lupa. Okey, stop share. Okey, dengan itu Ustaz nak ambil gambar dulu sebelum kita keluar, sebelum kita leave. Nak habis kelas lah. Ustaz, saya tadi Google Classroom. Adakan lah. Okey, tengok kamera. Okey, siapa nak tengok Ustaz kat mana sekarang? Siapa nak tengok Ustaz kat mana sekarang? Apa Ustaz? Siapa nak tengok Ustaz kat mana sekarang? Tak nak lepak mak. Aduh. Saya nak tahu Ustaz kat mana. Saya nak tahu. Cepat buka kamera. Cepatlah Ustaz. Sekejap, Ustaz lupa kopiah. Dah. Buat handsome. Okey, pandang sini. Pandang sini. 1, 2. Lu Ryan. Mana Lu Ryan? Ya Allah.
Mana ada dia lari. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak murid semua. Yang Ustaz sayangi. Nanti jumpa lagi akan datang. Jumpa minggu depan. Study. Jangan lupa buat siapkan latihan pengukuhan. Nanti hantar dalam Google Classroom Jangan hantar dalam WhatsApp. Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ustaz dekat mana? Ustaz kat mana? Tu, belakang Ustaz ada katil. Bilik. Bilik ada Bilik ada tuala. Bilik Ustaz. Tengok mata tu ada cicak besar dekat katil Ustaz. Bye. Ustaz, bukanlah kamera. Bawa kat kamera. Dah azan dah tu. Pergi solat Zuhur. Ustaz, bukanlah kamera. Ustaz kat mana? Ustaz kat bilik. Ustaz, Ya. Ustaz, dah boleh live ke? Dah boleh lah. Bye.